Amma Banu Sulaim faqad kana al-fuja'atu ibnu Abdi Yalil sara ila Abi Bakrin. Jadi kita dah bicara masalah Salma. Salma ni satu perempuan yang sudah ditawang, sudah diigat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk mari dia tu jadi hamba, lagi pula memerdeka. Dia mempelepahkan dia oleh Ummul Mukminin Aisyah. Jadi pada satu ketika Salman ini ia ada duduk sekali dengan perempuan-perempuan yang ada di Siti Aisyah. Maka Nabi kata mu nak lebih ke dan orang-orang ataupun anjing-anjing bagi hauab. Maka ketika tu Salman saat itu dia latihkan tentera-tentera menyerahkan orang Islam. Siapa dia membunuhkan 100 orang daripada orang Islam. Daripada tentera Islam, lelaki Islam. Tengok. Amma Banu Sulaim faqad kana al-fuja'atu. Adapun bermula Banu Sulaim, anak cucu bagi Sulaim, faqad kana al-fuja'atu. Maka sesungguh adalah Fuja'ah ibnu Abdi Yalil, ialah anak bagi Abdi Yalil. Dia saat itu adalah Fuja'ah saat ibnu Yalil. Sara berjalan ia Fuja'ah ni. Asal mana Fuja'ah mana terkejut, tergempar, tapi ini alam bagi satu orang. Nama pagan apa? Nama seorang yang ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tu daripada Bani Salim ataupun Bani Sulaim. Maka dia pun berjalan pergi jumpa dengan Abu Bakar wa talabah. Dan menutuplah ia al-fuja'ah. Fuja'ah tu pun tutup. Minta. Minhu daripadanya. Jangan tidur. Minhu daripadanya, daripada Abi Bakrin. Dia minta al-ma'unah. Akan ma'unah. Yakni pertolongan. Dan minta ma'unah lah pertolongan. Daripada Abu Bakar. Abu Bakar, boleh tak aku minta pertolongan sikit? Dan supaya kita lagi jumpa dengan orang kaya, minta bantuan sikit. Minta bantuan untuk nak menyerahkan orang-orang riddah ataupun orang murtadin. Tu Fuja'ah ni pergi jumpa Abu Bakar, minta bantuan sikit daripada modal, daripada habuan, untuk dia saat ni tu nak menyerahkan daripada orang-orang yang tinggal Islam ataupun jatuh murtad. Tu mana? Minta ma'unah, minta pertolongan daripada Abu Bakar. Misalnya kita pergi minta kepada kerajaan wak kerongkang pun ini, nak mau sekolah suti, pergi minta pada kerajaan, buat surat tolak, surat saat itu hantar pergi pada nak ampa ke ataupun puan. Kalau kita pun nak pergi minta ke soco, nak pada bangun ni. Ni maklum Fuja'ah pergi minta pertolongan daripada Abu Bakar. Kenapa dia talabah? Ilat pada talabah. Kenapa Fuja'ah saat itu minta pada Abu Bakar pertolongan? Liyuqatilah, supaya nak menyerang ia Fuja'ah. Dia minta bantuan daripada alat senjata, daripada bantuan daripada sabiang-sabiang makan ni pada Abu Bakar. Kerana zaman ni Abu Bakar dia jadi Amirul Mukminin. Jadi khalifah ataupun jadi apa? Yakni jadi pemimpin bagi orang-orang Islam, jadi presiden pada masa ni, ganti daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta pada Abu Bakar tu yuqatilah, supaya nak menyerang ia Al-Fuja'ah. Al-Fuja'ah nak menyerang ahlar riddati, akan orang-orang yang jatuh murtad, orang yang jatuh agama. Jadi masalah Fuja'ah pergi minta pada Abu Bakar bantuan sabiang poin ini, alat jatuh, pedega poin ini, ada Abu Bakar untuk nak menyerahkan orang-orang jatuh agama selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Fuja'ah minta kepada Abu Bakar, fa'atahu saidi, maka memberi akan dia akan siapa dia? Akan Fuja'ah Abu Bakrin oleh Abu Bakar. Maka apabila menutup, apabila minta oleh Fuja'ah daripada Abu Bakar, daripada pertolongan, duit pitih, daripada alat jatuh untuk nak serahkan orang-orang yang tinggal agama, jatuh agama semula. Maka Abu Bakar pun wilah kepada siapa? Daripada Fuja'ah. Wa amarahu, dan menyuruhlah ia Abu Bakar akan dia akan Fuja'ah. So serahlah
Orang mana hak tak saya kembali pada Islam, yang jatuh agama semula, maka Abu Bakar pun suruh Fujaah tu serah. Dah. Apabila Abu Bakar suruhkan dia, apabila suruhkan Fujaah klik serahkan ahli riddah, dia daripada golongan dia, daripada kumpulan dia, falamma raja'a, maka tak kalau pulang ia al-Fujaah. Kerana Fujaah ni kaum-kaum dia tu banyak jatuh murtadin, jatuh agama, kembali daripada agama asal, kembali pada agama asal, tinggal agama Islam. Falamma raja'a, maka tak kalau pulang ia Fujaah ila qaumihi, klik pada kaumnya. Kepada kaum bagi al-Fujaah, ia pun klik kepada kumpulan dia, kepada kaum dia, irtadda, jatuh agama lah ia. Nah, ia Fujaah. Dah. Klik pada tempat dia, pada kumpulan dia, pokok dia sendiri jatuh murtad pula. Ni payah ni. Klik pada kaum kita, dan kaum kita ramai pakat dok kecek-kecek, demo pun kecek-kecek kita. Kacau dok turut pun Abu Bakarnya. Abu Bakar tu ganti pada Rasulullah dah. Kita dok baik kita ni sedap cekak dah Fujaah. Dah tak ada kena keluar zakat, tak ada kena semaya. Maka nah masalah Fujaah tu jatuh jadi murtad supaya demo juga. Apabila jatuh murtad, berita ni siapa ada Abu Bakar? Mari minta pertolongan untuk nak klik menyerah. Untuk nak serai fok-fok jatuh murtad daripada kumpulannya. Apabila klik kepada kaumnya, dia sendiri jatuh jadi murtad. Wa arsala, dan utuh pula Abu Bakar an-Najbah. Utuh pula. Apabila berita ni siapa kepada Abu Bakar, kata Fujaah saat ni jatuh agama seumpama mereka juga daripada kaum dia. Wa arsala, dan utuhlah ia Abu Bakar Najbah, akan seorang sahabat nama Najbah, Ibnal Musanna, anak bagi Musanna. Utuh pula jatuh murtad ni hatta kita ada supaya kita suruh panggil dia sendiri jadi senyap dengan hatu kat patah mungkin turut dia tu tahu siapa orang menurut ilai yalah gitu turut dia ponok star apa-apa dah hatta orang menurut siapa-apanya orang turut tu hilal sendiri. Ni hatta sugi serai murtadin. Kama dia hatta murtadin gi serai fofok jatuh agama, kabar-kabar dia sendiri jatuh agama. Apa ni lah sugi dakwah kau orang duduk dalam hutan, kabar-kabar dia tu kena dakwah demo. Apa dia rebuh putung. Hatta asalnya hatta gi dakwah fofok duduk dalam hutan. Asal seru tu baik sejid tu hari Jumaat. Kabar-kabar dia sendiri sekali dengan demo, juga panggil comrong demo atik. Tak tu baik Jumaat gak bagi dia. Sama ni. Duk pondok lama-lama sana saya kawin guru sana dakwah demo timai pondok. Kabar-kabar kita kena dakwah demo, kita sendiri tinggal pondok. Lagu tu dah. Dia tak kuat benar kok. Sepuluh ni apa Fujaah. Dia yak tu dia nak klik serai kaum pulai dia jatuh agama nak keheret mari kepada Islam. Kabar-kabar dia sendiri jatuh agama. Ni takut waliyazubillah. Lagu ni dah nak dakwah orang kita tak kemah. Kabar-kabar kita pendakwah jadi turut demo dakwah kita kelai. Demo dakwah kita turut demo. Bukan kita demo turut kita turut demo. Ni, bahaya ni. Kalau rasa tak kemah ni, tak usah duk kacau dakwah kita sendiri dulu. Weh kemah kau dulu. Kalau kita rasa kita tu tak agak nak turut, dah sapawi bangun diri dah. Dah wa arsala Najbah, dah maka utuh akan Najbah ibnal Musanna liyashina al-gharata alal muslimin, supaya nak mengkukuh dan pula mengkasa akan gharah, menterpa alal muslimin di atas orang-orang Islam. Supaya nak jadi kuat tetangga hujum di atas orang Islam tu nak jadi kuat. Fasara maka berjalan ia Najbah, maka berjalanlah kepadanya kepada Najbah. Tariqatu oleh tariqah Ibnu Hajiz. Dah berjalan lagi. Apabila utuh akan Najbah pula Ibnul Musanna, supaya menggasing ia akan tetangga serengi. Dah supaya datang masalah serengi tu jadi kuatnya, jadi kasarnya, jadi tegaknya di atas orang Islam. Maka Abu Bakar pun dah mula dia disuai. Asalnya Abu Bakar utuhkan Fujaah suruh serai kaum Bani Gara, kaum bagi Fujaah untuk kembali pada Islam. Tiba-tiba Fujaah saat itu dah kembali pada murtad sendiri.
Maka ketika ni jadi suailah masalah serengit orang Islam. Sebab apa? Fujaah yang dilatih oleh Abu Bakar, yang minta pertolongan pada Abu Bakar, dia sendiri jatuh murtad, jadi suai. Masalah serengit dan hujung orang Islam di atas kaum-kaum murtadin ataupun ahli riddah. Maka supaya nak jadi kuat semula, nak jadi gagah semula, nak jadi hak suai tu jadi semangat semula, maka latih pula najbah oleh Abu Bakar. Lepas tu, fasara ilai. Maka berjalan kepadanya pada najbah. Tariqah oleh tariqah Ibnu Hajiz. Anak bagi Hajiz. Nah, siapa dia tariqah ni? Ahadu umara, salah satu daripada ketua-ketua. Salah satu daripada ketua-ketua lah, pemimpin-pemimpin. Dia ni tariqah ni salah satu daripada pemimpin. Lagi pula dia ni juyushur riddah. Dia itu dikatakan kumpulan tentera-tentera daripada fok-fok yang jatuh agama. Wa qatalahu, dan berperang ia. Ia siapa? Najbah tak apa. Dia akan tariqah. Dah. Perang. Lepas tu apabila berjalan lah oleh tariqah pergi pada najbah, maka ketika tu orang panggil dia salah satu daripada ketua-ketua daripada tentera-tentera bagi riddah, maka peranglah ketika tu najbah akan tariqah, faqutila najbah, maka dibunuh akan najbah. Nah, perang di antara tentera-tentera riddah, tentera-tentera bagi orang jatuh agama, maka serai-serai perang pergi mari, maka kena bunuhlah oleh najbah. Najbah yang dilatih baru selepas daripada fuja oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tengok. Lepas dah tu habis kat tu dah. Wa harabal fujaatu. Dan telah dah lari oleh fujaah. Begini nama kalau. Lepas tu berjalan pergi padanya tariqah Ibn Hajiz Ahad Umara. Nah, pergi pada nak berjalan jusha gini. Kita paling kali lagi. Puasa klik tengok pahal pada belakang ni gini. Wa arsala, lepas daripada fujaah, dia tu jatuh pada agama Islam semula. Dia tu kembali pada Islam, pergi pada riddah, pergi pada jatuh jadi murtad kerana klik nak seraikan kaumnya. Tiba-tiba dia sendiri jatuh jadi murtad. Lepas pada tu wa arsalah, dan utuh ia fujaah. Nak situ, klik situ. Nak payah lakin. Klik bukan buaka dak. Wa arsala, dan utuh ia fujaah najbah akan najbah Ibnul Musanna tu kadome ya. Kenapa masalah fujaah ia hatta akan najbah pula selepas pada dia tu jatuh jadi agama, asal dia tu lah nak serainya akan murtadin. Ahlan riddah minta bantuan daripada Abu Bakar. Apabila ia jatuh jadi murtad sendiri, dia utuhkan Najbah Ibnul Musanna liyashinna, supaya mengkasar ia. Supaya mengkuat ia al-gharata 'alal muslimin, akan serangi dan hujung di atas orang-orang Islam. Gitu nak gitu sedap tu. Kemudian apabila dilatihkan oleh Najbah oleh fujaah untuk seraikan orang Islam, kuat hujung di atas Islam, fasara ilaih, maka berjalanlah kepadanya pada najbah oleh tariqah Ibnu Hajiz. Siapa dia tariqah ni? Ahadu umara'a, salah satu daripada pemimpin-pemimpin Islam. Jalan lagi juyushar riddah, akan tentera-tentera fok riddah. Hatta akan oleh Fujaah akan najbah untuk mengkuat serangi di atas orang Islam, maka datang berjalan gilah kepada najbah tu oleh salah satu daripada tentera dan salah satu ketua daripada orang Islam untuk nak menyerahkan juyushar riddah. Wa qatalahu, dan menyerang ia siapa dia tariqah, akan najbah. Klik situ sudah. Wa qatalahu, dan menyerang ia tariqahu akan najbah. Faqutila najbah, maka dibunuh akan najbah saat itu oleh tariqah. Membunuh akan dia oleh tariqah saat itu dah. Akan najbah apabila orang rasul bagi fujaah yang diutuh oleh fujaah ialah najbah untuk serang orang Islam, mati dibunuh oleh salah satu daripada umara dan pententera dan pemimpin-pemimpin Islam, maka mati najbah. Apabila berita ni sampai kepada fujaah kata mati orang yang dia latih, wa harabal fujaah tu hamba masuk di belakang tu.
Wa harabal fuja'atu, dan telah larilah oleh fuja'ah. Fuja'ah mana? Fuja'ah yang minta pada Abu Bakar pertolongan. Mintakan sebiang, minta bantuan pada Abu Bakar untuk nak serai kaum dia hak yang jatuh jadi murtadin ni. Lari oleh fuja'ah, fa'udrika, maka didapati akan dia, akan fuja'ah oleh tentera Islam. Igat dia. Wa ursilah, dan diutuh akan dia, akan fuja'ah ila Abi Bakrin, pergi pada Abu Bakar. Lepas pada igat, lepas pada tawai fuja'ah, hak yang minta bantuan pada Abu Bakar tak nak kelihatan ahli riddah ataupun murtadin, maka diigat akan dia, diberi akan dia pada Abu Bakar. Faqatalahu, maka membunuhlah ia Abu Bakar hu akan dia, akan al-fuja'ah. Abu Bakar pun bunuh. Apa tu masalah tu? Domik tu tikah sikit tu. Lepas daripada membunuh akan dia, akan fuja'ah oleh Abu Bakar, wa raja'at Banu Sulaim, maka telah terpulang oleh Banu Sulaim, ialah Banu Sulaim, ialah keluarga-keluarga dan kumpulan bagi fuja'ah, kembali lil Islam, kepada Islam semula. Tengok jangan negara laki tu. Laki dinding anah negara nah. Maka kembali semula masuk Islam, meluk Islam semula daripada Banu Sulaim, daripada keluarga dan kaum bagi fuja'ah. Habis kat tu. Khabaru Malikin ibni Nuwairah. Haza bermula ini. Khabaru ialah nak cerita bagi Malikin. Malikin ibnu Nuwairah, anak bagi Nuwairah. Irfan, pemain negara negara. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita weh? Cerita masalahnya Malik ibnu Nuwairah. Apa berlakunya di antara Malik ibnu Nuwairah dengan Safwan, dengan siapa dia, dengan Qais ni? Tengok. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah saat itu qad amara, sesungguh melatih amir ia Rasulullah. Telah latih ketua ia Rasulullah. Latih ketua Aliya ibn Taimin. Tamimin. Ialah kena pada Ali ibn Taim. Ibn Tamimin. Telah melatih ketua lah oleh Rasulullah akan Ali yang bin Tamimin. Ali ibn Tamim. Dah. Telah melatih ketua lah oleh Rasulullah sani Ala ibn Tamim. Di atas Fuad Bani Tamim. Gitu. Qad ammara, sesungguh telah melatih amir, melatih tua, latihkan tua ataupun amir, ala ibni Tamimin, di atas anak cucu Bani Tamim. Rasulullah latih tua di atas Bani Tamim, anak cucu Bani Tamim ni berapa orang? Sitta umara'ah. Baca molek. Akan ani daripada ketua-ketua, akan ni daripada pemimpin-pemimpin Islam, gi kepada Bani Tamim. Hei. Ya Arab dulu, ya ada Quraisy, ya ada Hawazin, ya ada Saqif, ya ada Kinana, lepas tu ya ada Bani Tamim, ya ada Hijaz. Ya ramai. Lepas pada tu, selepas pada Rasulullah tu wafat, Rasulullah mati, ramai sangat orang jatuh jadi murtadin. Banyak sangat orang jatuh jadi murtad. Tak mahu aku, tak mahu turut dah Islam, kena duk bayar zakat. Tak mahu turut dah Islam, kena duk semaya. Aku nak kembali agama dulu klik seni. Tak ada kena semaya, tak ada kena keluar zakat. Nak buat apa boleh. Banyak orang jatuh murtad semula weh. Dah. Lepas pada tu Rasulullah tu latih kan apa dia? Latih ni orang daripada ketua-ketua di atas Bani Tamim. Mana? Wahum, dan bermula mereka itu situ umara ni. Tak ada memolek. Wahum, dan bermula mereka itu situ umara ni orang daripada ketua ni. Siapa dia? Az-Zubarqanu. Yang pertama Zubarqan ibnu Badrin, ialah anak bagi Badrin. Zubarqan ibnu Badrin. Ini salah satu daripada ketua-ketua yang dilantikkan oleh Nabi, yang dititah oleh Nabi sebagai jadi ketua. Zubarqan. Baca molek. Az-Zubarqan. Zubarqan ni salah satu orang yang Nabi lantik sebagai jadi ketua untuk masalah Bani Tamim. Deh. Ibnu Badrin. Wa Qaisun, dan salah satu lagi Qais ibnu Asim, anak bagi Asim. Dua. Tua yang kedua nama Qais ibnu Asim. Yang tiga wa Safwan ibnu Safwan. Safwan, anak Safwan, dan pula Sabirah. Dan pula Sabirah.
ibnu Amrin, anak Amrin. Sabirah anak Amrin. Berapa dah? 1, 2, 3. Nah, 4. Wa Waqi'un dan Waqi'. Dah. Waqi' ibnu Malikin 4. Wa Malikun ibnu Nuwairah. Yang kelini ialah Malik ibnu Nuwairah. Yang pertama kena pada Zubarqan, yang kedua Qais, yang ketiga Safwan, yang keempat Sabirah, yang kelima Waqi', yang keenam Malik ibnu Nuwairah. Ngapa molek ni orang ni? Ni orang ni Rasulullah titah apa ni? Latih dia sebagai jadi amir untuk mengawali bagi Bani Tamim. Yang pertama kena kepada Zubarqan ibnu Badrin, yang kedua kena pada Qais ibnu Asim, yang tiga Safwan ibnu Safwan, yang keempat Sabirah ibnu Amrin, yang kelimanya kena pada Waqi' ibnu Malikin, yang keenam Malik ibnu Waqi' ibnu Malik, dan pula Malik ibnu Nuwairah. Ngapa molek ngene orang ni? Ni orang ni Rasulullah latih mereka sebagai jadi tua untuk mengawali bagi Bani Tamim. Tengok. Falamma. Ni Rasulullah latih dah, patut duduk mari Rasulullah mati. Rasulullah wafat selepas pada latih ni orang ni untuk mentitahi, untuk mengawali, untuk jagakan Bani Tamim. Supaya kawasan ni dia jaga weh. Kawasan ni Rasulullah latih kata Bani Tamim ni siapa dia? Ialah daripada Zubarqan, daripada Qais, daripada Safwan, daripada Sabirah. Demo ni orang jagakan Bani Tamim. Bagi kita sinilah. Latih tu nebel kawasan ni dia weh. Mundeng Musa. Musa tu nebel Malik. Musi. Tu nebel siapa dia? Tu nebel Sufyan masalah. Latihkan tua kawasan masing-masing. Lepas tu tengok. Falamma tuwuffiya. Maka tak kala diwafat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwafat. Rasulullah pun mati. Tengok rasa biar. Farid. Maka tak kala diwafat dimatikan Rasulullah. Sayyara zakata. Mempermudah akan zakat itu. Mempermudahkan zakat. Zakat dulu yang mau bayar ke Rasulullah sendiri. Lepas daripada Rasulullah saat ni mati, tak ada orang nak keluar zakat. Tengah tu tak usah keluar zakat. Ada mani'uz zakat. Kawan tak mahu wira zakat sebab Muhammad mati dah. Muhammad wafat dah kacau duduk keluar. Wak duduk wira zakat. Maka ketika ni banyak jatuh murtad agama masa Sami Abu Bakar. Jatuhkan dia agama tak si pada Islam. Agama tak mahu turut dah Islam. Kawan nak murtad lah sini. Tak ada kena keluar zakat. Tak ada kena semayah. Tapi masa ni lepas pada Nabi tu latih siap ni orang. Daripada Zubarqan. Daripadanya Safwan. Daripadanya Qais saat itu. Nabi tu wafat. Apabila wafat Nabi. Siapa dia mempermudah zakat pada Abu Bakar? Tengok. Sayyara zakata. Mempermudah akan zakat. Ila Abi Bakrin. Kepada Abi Bakar. Siapa dia mempermudah? Safwanun ibnu Safwan. Ialah Safwan anak Safwan. Safwan inilah orang panggil orang yang dituduh oleh munafik kata berzina dengan Siti Aisyah ni. Safwan. Safwan ni ialah orang nanti kau pergi badan, nanti kau pergi apa. Safwan ni orang nanti kutip barang. Kalau kuda pergi, uta pergi, tentera Islam. Daripada Muhajirin wa Ansar. Misal duduk di badan 130-120 kilo. Nak klik Madinah. Siapa dia nanti kutip barang jatuh? Safwan duduk belakang su. Safwan ni Rasulullah titah Safwan dia budak lagi. Mu nanti kutip barang-barang. Hak angkat tentera pergi dulu. Jatuh barang gapo. Mu nanti kutip wa klik. Maka Safwan duduk belakang su. Dan mana Safwan duduk belakang su ni. Tiba-tiba ketika tu Siti Aisyah yang berasa nak qada hajat. Ni petimu masalahnya. Fitnah kata Siti Aisyah berzina dengan Safwan. Duduk kutip barang. Tiba-tiba mari Siti Aisyah saat itu turun qada hajat. Turun qada hajat pada waktu malam. Turun qada hajat pada waktu malam saat itu dah. Maka gigi dia mau pergi perak dah. Tinggal kau fok mikro tak khabar tu Siti Aisyah tu naik ke tak naik. Dia rengek ke tubuh para puan. Siti Aisyah pun ngatuk tidur tepi jalan. Safwan ni orang kutip barang. Kutip. Tengok tepi. Aisyah ni. Dah. Lalu tu Safwan saat itu suruh Aisyah naik kuda dia. Apabila naik kuda dia, itulah timbul peristiwa tu. Siti Aisyah berzina dengan Safwan. Dah. Maka mempermudah akan zakat pada Abu Bakar ialah Safwan ibnu Safwan. Zubarqan ibnu Badrin. Dan Zubarqan orang nanti hidup cara habak zakat. Untuk mudah tertengah zakat, orang tak boleh keluar zakat, maka beri zakat, maka mempermudah tertengah zakat selepas pada wafat Rasulullah, ialah kena pada Safwan dan Zubarqan. Wa mana'ah, dan menegah akan dia akan zakat tu.
Wa mana'aha, dan menegah akan az-zakah. Qaisun ibnu Asim. Kata, tak apa, tak ada kena keluar dah zakat weh. Kerana ketika ni Rasulullah tak ada dah. Rasulullah sudah mati dah. Habis weh. Beng. Maka ketika ni pun dah. Sama Qais kata, tak apa, tak ada kena keluar dah zakat. Tak ada kena weh zakat. Pahal zakat. Yakni zakat ni untuk naik kepada apa? Bank Islam. Baitul Mal. Kutik zakat. Maka zakat ni orang panggil habuwe untuk nak kacai ataupun nak heceh, nak beri pada fuqara dan masakin yang ada dalam Madinah. Maka kutiklah oleh Safwan, kutik Uzubarkan untuk permudah zakat pada Abu Bakar. Tapi Qais ni orang yang menegah tentang zakat. Wa Malikun ibnu Nuwairah, dan Malik ibnu Nuwairah. Ni timur cerita Malik ibnu Nuwairah ni. Ia salah satu daripada orang yang mempertahankan zakat kepada Abu Bakar. Tak sewi zakat. Dah. Faqama man baqiya ala islamihi. Maka bakit bangun oleh orang yang tinggal lagi Yaman. Ala islamihi. Di atas Islamnya. Islam bagi man. Maka bakit bangun orang tinggal lagi Islam. Orang yang kuat lagi Islam. Selepas daripada wafat Nabi SAW. Dah bakit bangunlah orang yang kekal Islam, yang ada Islam. Yang tak tinggal Islam lagi. Fi wajihi manirtada. Pada hadapan orang yang jatuh murtad lah Yaman. Maka orang berdepak ni. Berdepak dengan fak murtad. Demo ni dulu biasa Islam dah masa Rasulullah. Ketika wafat Rasulullah, mereka kembali pada agama asal. Kembali pada agama kufur, kembali pada agama kafir, maka dok tinggal Islam lagi. Orang yang kekal Islam lagi, yang tekun tegak dengan Islam, maka berdepan dengan fak murtad ini. Apa tu? Berdepan wa mana'az zakah, dan berdepan dengan orang yang menegah zakat. Kok mana dulu Islam, dulu mu berimej dengan Allah, mu berimej dengan Muhammad. Pakok mana sekarang mu jatuh murtad tak berimej dengan Allah dengan Rasul dah. Dulu mu pernah berikan zakat pada Nabi SAW pada kajian Islam. Tapi kerana hari ni mu tak boleh beri kepada masalah zakat ni pada kajian Islam. Tu makna kata orang yang tinggal Islam berdepak dengan fak jatuh murtad dan orang tegah zakat. Poning lah kita dulu biasa dok beri kepada kajian dok beri asih. Dok beri asih tanah, asih tu asih ni. Buat ibalah ni tak beri asih pada kajian. Kajian tanya kok mana? Dulu mu dok beri bayar asih nak tahun-tahun ni mu tak mau bayar kok mana? Tu kajian tanyanya. Wa bainahuma hum ala ikhtilafihim iza ja'athum imra'atun ismuha Sajah min ardil jazirah. Sekatul kamar dia kata wallahu alam, kita baca dah. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan gapo dia orang panggil cara nak bernutuk tidali tu, wa kaifiyatul istidlali biha, dan cara bagi nak menutuk ti berdalih. Biha ay bi tariq fiqhi al-ijmaliyati. Ada enggak molek? Wa kaifiyatu atas pada turuquhu ay turuq fiqhi al-muwassalatu ilaihi ala sabilil ijma'. Atas sana. Jadi takdir kala wa ilmu usulil fiqhi, dan bermula ilmu usul fiqh ni gapo dia ilmu usul fiqh weh? Khabar. Kaifiyatu al-istidlali biha, ialah cara nak mengambil dalih ataupun nak menutup ti dalih. Tu usul fiqh. Apa ilmu usul fiqh? Yakni cara nak menutup ti dalih, nak mengambil dalih. Biha ai bi tariqil fiqhi, dengan jalan fiqh. Makna kita nak mengambil dalih untuk fiqh, untuk jalan fiqh al-ijmaliyati, yang bahasa borah. Jadi usul fiqh ni orang panggil jalan ni. Cara-cara untuk kita nak berdalil dengan masalah jalan fiqh yang bahasa ijmaliyah. Jadi makna kata cara nak mengambil dalil ni ilmu ke apa? Ilmu fiqh ke ilmu usul fiqh? Yakni kena kepada ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh yakni cara-cara kita nak mengambil dalil, menutup dalil dengan jalan fiqh yang bahasa borah. Faham tak? Fiqh nak tafsir bukan mengambil dalil.
Selepas pada mengambil dalih sepatutnya aqimus salah. Ni dalih. Lepas tu cara nak berdalih, lagu nak aqimus salah. Aqimus salah tu katanya aqimus salah. Wajibnya semaya. Lepas tu nak mengambil dalih pada aqimus salah. Daripada firman Allah Ta'ala situ Tuhan kata dengan fi'amma. Apabila fi'amma ya dulu alal wujud. Menanti gawak menutup tidali daripada ayat daripada aqimus salah. Apabila menutup tidali pada aqimus salah, al-amru aslul amri ya dulu alal wujud. Asal fi'amma tunjuk tahu wajib, maka wajib ia tu wajiblah mana? Wajib itu dia tu wajib fardu ainin ke, dia tu fardu ain di atas tiap-tiap sah. Maka situlah menutup ti berdalil daripada seborang tu ayat tu, itu namanya usul fiqh. Nah, asalnya aqimus salah wajib semaya, tak ada wajib maya baik mana. Lepas tu aqimus salah, lepas tu kalau perlah satu persatu, kata semaya kena kebe back tu, rokok back tu, pesing tu. Hak tu pesi tak ying sosah, hak tu pekah. Ada penutup tidali di ayat tu wajib macam mana? Wajib fardu kifayah ke? Wajib fardu ain? Hak tu orang panggil usul fiqh tu. Nak menutup tidali, hak tu baik perlah suti. Hak tu jadi fiqh. Ada penutup tidali daripada ayat, hak tu usul fiqh. Mana? Karena dia menutup tidali dengan jalan fiqh yang borong. Dah, menutup tidali fiqh yang borong, kita menutup tidali daripada fiqh yang borong ni. Min haitsu mafasiliha. Daripada sekira-kira nak menghurai-hurai akan dia. Daripada segala nak hurai-huraikan dia. Nak pela akan dia. Daripada kita nak tafsir akan dia, akan turuki tariqil fiqhi. Ada pun menutup tidali, hak tu ilmu usul fiqh. Ada pun pela suti, hak tu fiqh. Faham tak? Wa juz'iyatiha, dan pula segala juzuk-juzuknya, juzuk bagi tariqil fiqhi. Daripada sekira nak tafsir akan dia, akan masalah ke apa dia, yakni kita tahu fiqh saat ni tu. Min haitsu mafasiliha, daripada sekira nak segala tafsir akan dia, akan tariqil fiqhi. Wa juz'iyatiha, dan juzuk-juzuknya, juzuk bagi tariqil fiqhi, hak duk jadi berjuzuk nah. Maka hurai dan mana juzuk dia? Kita tak aqimus salah, wajib semaya. Mana semaya? Juzuk semaya. Dah juzuk semaya kita kata nah, salah satunya subuh, salah satunya zuhur, salah satunya asar, tu juzuk bagi semaya. Bila kata nak menutup tidali dengan jalan fiqh ijmaliyah daripada sekira tafsir, inda ta'arudiha, di sisi berlawaninyo, hanya kaifiyatul istidlal. Apabila nak menutup tidali, apabila di sisi berlawan bagi masalahnya, tariqil fikhi itu jadi berlawan, maka tika inilah menutup kita berdalih di sisi berlawan-lawannya, berlawan bagi tariqil fikhi jadi berlawan. Apabila berlawan, tika tu pasti kena menutup tidalih. Kok mana ayat atau aqimus salah ni, kata dia tu wajib semaya. Maka semaya tu semaya mana? Semaya fardu. Fardu berapa? 5. 1 subuh, yang kedua zuhur, yang 3 asar, yang keempat tu juzuk dia. Maka tafsir 1. Maka semaya subuh berapa? 2. Semaya zuhur 4. Semaya asar 4. Semaya maghrib 3. Tu orang panggil menutup tidali daripada aqimus salah. Maka situlah orang panggil cara ijma'. Hak tu orang panggil usul fiqh. Itu cara berdalil. Maka hurai satu di sisi berlawalah oleh fiqh saat ni. Itu orang panggil kaifiyatul istidlal. Tengok lagi. Kama dia berlawan di sisi berlawannya. Berlawankan masalah usul fiqh dan fiqh itu berlawan. Min taqdimil khasi alal ami. Daripada masalah mendulukan akan am. Lawan tu daripada nak dulukan am ke nak dulukan khas. Min taqdimil khasi. Daripada nak mendului akan khas. Ayat mari secara khas. Lepas tu mendului khas alal ammi, di atas hak umum. Mana kata apabila berlawan. Ayat ni kita kata ayat khas pergi berlawan dengan ayat umum. Supaya kita tahu mana dalam Quran ada, mari secara khas pun ada,
mari secara umum pun ada. Maka apabila ayat hak khas kiamat dia dengan ayat hak umum, maka ketika ni kita nak mendulu mana? Hadis khas dengan hadis am. Jawab kata kita kena mendulukan hadis khas di atas hadis am. Wal muqayyadi 'alal mutlaqi. Dan apabila berlawan, ayat tu sama duk kecek bab semaya, tapi ayat ni khas, ayat ni umum. Kalau ketika ni kita nak mendulu hak mana? Jawab kata kena mendulukan akal khas. Atau nata inda ta'arudiha, di sisi berlawenyo berlawe bagi kaifiyat al-istidlal biha. Di sisi kita menuntut tibdali dengan dia dengan tariqil fiqhi ni duk berlawe min tariqil khas, daripada jalan ni apa mendulukan khas di atas am, wal muqayyadi 'alal mutlaq, dan pula yang dikait di atas mutlak. Wa ghairi zalika, dan selain daripada demikian itu, demikian mazukir min taqdimil khas 'alal 'am wal muqayyadi 'alal mutlaqi. Tengok. Wa inna ma hasala lutfi. Kalau nak kecek dengan puak ni weh. Wa inna ma hasalat ta'arudu fiha, dan sesungguh hasillah oleh berlawan ni fiha padanya pada kaifiyat al-istidlal. Jadi sungguh hasil berlawan pada masalahnya menuntut berdalih. Kaifiyat istidlal ni. Wa innama hasalat ta'arudu fiha, dan sesungguh hasil oleh berlawan ni. Puak negara nak pergi kecek sini tadi. Pian negara nak kecek sini. Wa innama hasalat ta'arudu fiha, dan sesungguh hasil oleh lawan melawan ni. Ta'arud berlawan ni. Fiha padanya pada kaifiyat al-istidlal biha. Pada menuntut berdalil dengan dia saat itu dah berlawan. Likauniha, karena keadaan kaifiyat al-istidlal. Kaifiyat cara-cara menuntut berdalil ni. Dhanniyatan, dia pesing kuat seko. Yang ni pesing zanniyah, bukan pesing qat'iyah. Sebab itulah orang panggil hasil berlawan. Sebab apa? Sebab dia tu tak siapa tangga yakin. Awak itu. Sebab tak siapa tangga yakin itulah orang panggil dalil-dalil. Ataupun cara-cara berdalil, menuntut dalil dengan jalan fiqh yang ijmali ni, ia timbulkan masalah orang panggil duk berlawan ni. Kama di antara khas dengan am. Kama di kita nak pakai hak mana di antara ni? Nak mendulu hak khas ke nak mendulu hak am? Jawab kata kena mendulu khas. Tapi kenapa masalah menuntut berdalil ni duk jadi berlawan? Kerana dia jalan dhanniyah. Di atas jalan kuat seka. Apa ni ya? Kita mani-mani. Nah, kalau hukum fiqh, orang panggil dia berlaku di atas kuat seka. Adapun kalau masalah ba'akidah, dia berlaku di atas qat'iyah. Tuhan ada. Ada Tuhan sungguh tak? Sungguh. Orang panggil sungguh Tuhan tu di atas jalan qat'i. Di atas jalan putus, kerak putus dah. Adapun masalah kita mani junub. Mani piah, mani. Rata tak pergi. Tak tahu. Kok celah-celah ni kata. Tapi kuat skor kita tu kata, rata dah. Tapi siapa tangga yakin 100% tak? Tak ada 100%. Tapi kalau kuat skor tu pun orang panggil hukum fiqh, dia mada dah, dia sempurna dah, dia sah dah. Supaya kita mani junub. Rata lagi. Bahasa kuat skor tu rata dah ni. Bahasa perata dah kita gonyuh siap dah. Tapi tak siapa tangga yakin 100% lagi. Tapi boleh pakai lagi hukum yang kita tak. Bahasa rata dah. Kuat lek kata rata dah. Maka hukum fiqh kata boleh dah pakai dah. Sah dah mani junub kita itu. Ada apa masalah hukum bab Tuhan ni bab akidah ataupun bab usul, hak ni tangga zanniyah dia tak pakai lagi. Nak berdalil dengan dia tak boleh lagi. Ada pun hukum fiqh boleh dah. Id la ta'aruda, kerana tidak jenis berlawan ni baina qati'aini, di antara dua potong ni. Di antara dua potong ni saat ni tu kita tak ada jenis berlawan asalnya. Tapi orang panggil kerana fiqh ni menuntut berdalil ni orang panggil duk tangga zon je, bukan tangga yakin, bukan tangga qat'i. Tengok. Wa qauluhu, dan perkataan musannif wa kaifiyatul istidlal tu birraf'i hala kaunihi makru'an birraf'i. Lagi hakada dia saat ni tu dibaca dengan raf'i, kaifiyatul istidlal atfan, yakni jadi atas. Kada dia tu atas ala qaulihi,
di atas perkataannya perkata musannif turuquhu atas itu turuquhu atas pada turuk mana wa ilmu usulil fiqhi turuquhu ay turuqul fiqhi al muwassalatu ilaih yang dicampaikan kepadanya ala sabilil ijma' atas itu wa kaifiyatul istidlali dan bermula kaifiyah istilah cara-cara kita menutup ti berdalil Zaidi negara mai duduk sini mai kecek sini dah negara lagi mai duduk sini mai duduk di depan ni Mufari mai duduk depan ni puak wahin negara mai duduk sini suruh baca sini wa kaifiyatu al-istidlal dan pula kaifiyah istidlal Mufari negara ni mau baca dengan Zaidi sini nak dengar nanti wa kaifiyatu al-istidlal dan bermula kaifiyah istidlal biturukil mazkurati dengan jalan-jalan yang tersebut ni tajurru menariklah ia kaifat istidlal menarik ilal kalami gi kepada cakap gi kepada bahasa ala sifati man yastadillu biha kepada mana gi pada bahasa cakap dan bahasa ni ala sifati man di atas sifat mereka piau kintinera nak agak mari sini tadi nak surah kita kecek ni piau royak gapo kita duk kecek ni piau wahai nera mai nak tu sini kalau ia tak leh royak nak tumbuk perut stay ni ala sifati man yastadillu di atas sifat mereka yang menutup ti dalilah ia man biha dengan dia dengan kaifiyatul istidlal jadi menutup ti berdalil cara-cara kita berdalil dengan jalan-jalan tersebut yakni dengan jalan fiqh yakni di atas jalan ijma' di atas jalan borang daripada sekira nak mentafsir akan dia akan kaifiyat istidlal nak huraikan satu persatu daripada masalah kaifiyat istidlal daripada sekian mentafsirnya kaifiyat istidlal wa juz'iyatiha dan juzuk-juzuk bagi apa dia yakni bagi kaifiyat istidlal juzuk bagi kita menutup ti berdalil lagu mana cara-cara tafsir lagu mana fiqh tu macam mana tengok kemudian orang panggil masalah tengok dulu payah sikit tu cara nak berdalil dengan jalan-jalan yang tersebut yakni jalan fiqh yang sebut di atas jalan ijma' patut nak menarik kepada bahasa di atas sifat-sifat mereka yang menutup ti berdalil yaman biha dengan dia dengan kaifiyatul istidlal siapa dia mereka yang menutup ti berdalil dengan dia kaifiyatul istidlal kaifiyat cara berdalil siapa dia wa huwa dan ia man yastadillu biha ay bi kaifiyatil istidlal al mujtahidu ialah kena pada fa'il mujtahid dah tengok kemudian ayat mari aqimus solah itu dia panggil secara am dah mari royaknya dah ayat tu hurai satu persatu pula cara umum dah tengok ni tak kalah lu nak faham sini lu jadi cara beristidlal cara berdalil ataupun ilmu usul fiqh kaifiyatul istidlal yakni kita menutup berdalil cara-cara nak berdalil dengan jalan fiqh al-ijmaliyah jadi cara-cara kita nak berdalilkan fiqh jalan fiqh yang bahasa borang daripada mimmafasiliha daripada nak menghurai-hurai daripada segala huraian-huraiannya huraian bagi jalan fiqh wa juz'iyatiha dan pula juzuk-juzuknya juzuk bagi turukil fiqhi jadi makna katanya cara kita berdalil dengan jalan fiqh daripada kita mentafsir akan dia menghurai-huraikan dia segala huraian-huraiannya huraian bagi jalan fiqh dan segala juzuknya juzuk bagi segala jalan fiqh inda ta'arudiha di sisi berlawan ni nyo jalan fiqh duk berlawan ni berlawan ni tengok bermula kaifiyah istidlal dengan dia ini kata ilmu usul fiqh kerana jalan mendapat ilmu fiqh secara ijmali makna usul fiqh ni satu jalan ni yang untuk kita mendapat ilmu fiqh secara sepitah lalu maka kita tersepitah lalu supaya ayat kata aqimus solah mudah-mudahan tanya aqimus solah ni orang panggil ke ni dalil ataupun nak aqimus solah
kita tahu kata wajib semaya. Tahu wajib semaya orang panggil fiqh secara ijma'. Kemudian daripada kita tafsir satu persatu, itu orang panggil fiqh dengan cara tafsili dan hurai satu persatu. Dah. Kemudian masalah kaifiyat istidlal, ini satu jalan ni kita nak mendapatkan fiqh di atas jalan sepitah lalu. Adapun fiqh betul-betul, yakni hurai satu persatu, itu ilmu fiqh. Maka ilmu usul fiqh, yakni cara berdalil. Cara kita tutup dalil. Dalil ni khas ke dalil ni am? Dalil ni muqayyad ke dalil ni masalah mutlak? Maka cara berdalil tu orang panggil ilmu usul fiqh. Cara nak mendapatkan fiqh di atas jalan sepitah lalu. Kemudian di sisi berlawainya. Berlawai bagi jalan ni fiqh ijmali ataupun cara istidlal ini daripada takdim khas di atas am. Kerana dalil kadang-kadang kadang-kadang dia saat itu dalil saat itu keadaan mari secara khas ataupun secara am, maka kita mendului hak mana dulu di antara khas dengan am, maka ilmu mendulu khas di atas am, namanya usul fiqh. Kemudian dalil itu mari aqimus solah dengan secara umum. Secara umum. Kemudian ada mari dalil satu persatu daripada aqimis solah tarafayan mitra tengah tarafayan nahar. Ayat mari pula. Ni aqimus solah patut ayat dah lagi. Aqimis solati. Aqimis solata. Tarafayin nahari. Ni ayat urai ni. Tengok ni. Nak dulu anda ni. Aqimis solata. Nak mendiri engkau akan semaya. Tarafayin nahar. Wazulafan minallai. Ni. Tengok ni. Mana ayat khah, mana ayat wazulafan minallai. Mana umum, mana khas? Hak ni semata-mata suruh semaya. Hak ni am. Semayalah oleh kamu. Mendiri oleh kamu akan semaya. Maka terkecek cara khas pula. Aqimis salata tarafayin nahari. Wazulafan minallai. Tengok dulu. Nak mendiri engkau akan semaya. Tarafayin nahari, akan dua tepi daripada siang, wazulafan minallai, dan sepotong daripada malam. Ni ayat khusus sikit. So semaya juga. Tapi di antara dua ni, mana fiqh? Tak boleh panggil fiqh lagi. Ayat dua ayat cara nak berdalil. Kaifiyat al-istidlal. Kita nak mengambil dalil. Hak mana ayat khas, mana ayat am. Maka apabila berhubung di antara aqimis salah dengan aqimus salah, hak mana umum, hak mana am? Jawab kata hak ni khusus, hak ni am. Hak ni suruh semaya ya. Tak ada suruh semaya bucu daripada sihari, dua tepi sihari, dan satu bucu daripada, tak ada royak. Suruh semaya. Maka ayat ni dikatakan am. Suruh semaya semata-mata. Tak ada royak sihari dan malam. Hak ni royak tak? Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minallai innal hasanati yuzhibna sayyiat. Ayat hari. Suruh kita mendiri semaya dua tepi daripada nahar. Dua tepi daripada sihari. Mana dua tepi sihari? Yang pertama semaya subuh, yang keduanya semaya zuhur. Itu murad dengan dua tepi. Wa zulafan minallai, dan satu bucu daripada malam. Yakni semaya waktu malam nak mengorik dan isyak. Maka ayat ni khusus. Apabila berhubung di antara suruh semaya belaka. Aqimis salah suruh semaya. Aqimus salah pun semaya. Maka ketika ni orang panggil takdimul khasi alal am. Mana mendulu khas? Khas ni dikata aqimis salah tarafayin nahar. Dulu di atas aqimus salah. Maka lagu ni ilmu untuk menutup tib dalil lah ni. Orang panggil ilmu usul fiqh. Maka ilmu usul fiqh ni. Satu jalan ni dan jalan ni kita nak mendapatkan fiqh di atas jalan borongnya. Faham? Tu. Kau dah tu dulu. Kamar dia kata, wallahu a'lam sekat ni. Dan sayugiya bagi seorang, sayugiya, yakni lebih-lebih lagi. Sayugiya bagi seorang, yakni lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi bagi seorang itulah. Lebih-lebih lagi gapo dia nah. Lebih-lebih lagi bagi seorang saat itu. Tuan kata, dan sayugiya nyo seorang. Sayugiya seorang tu lebih-lebih lagi. Bagi seorang sangat ibtihal. Apa ibtihal? Yakni merendah diri kepada Allah tu ibtihal. Ibtihal bahasa Arab, bahasa Melayunya merendah diri kepada Allah.
Sayu gia bagi seorang itu merendah diri kepada Allah dan yakni makna kata menundukkan diri kepada Allah. Pasal makna lain sikit. Apa masalah tadarruk? Yakni menunduk diri kepada Allah dan mendoa kepada Allah Ta'ala tentang nafsu dia. Ya doa dengan Allah, minta ke Allah, rendah diri pada Allah. Mendoa apa? Supaya mudah-mudahan, supaya mudah-mudahan, gapo dia mudah-mudahannya? Supaya mudah-mudahan memberi petulung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong dia. Allah Ta'ala petulung pada dia saat itu. Petulung Allah Ta'ala kepadanya pada seorang. Allah Ta'ala tolong nafsu yang jahat, maka daripada jahat pergi pada baik. Nafsu tak molek, kita tak molek, maka kita jadi baik. Dan mendaih, dan Allah Ta'ala mendaih hawa nafsunya, nafsu bagi saya. Allah Ta'ala mendaih. Nafsu kita kuat kita puasa. Baru kita puasa, ya tak mahu parah buat maksiat, potong sedar, tak ingin dah pada maksiat, tak ingin dah pada makan sebab ya tak gerak. Kita mendaih supaya telah kita berdoa dengan Allah, minta Allah Ta'ala mendaihkan hawa nafsu kita daripada tajir dia pada tupu dia. Mana? Seperti yang telah tersebut dalam nas Quran. Seperti tersebut dalam nas Quran mana? Dan seperti firman Allah Ta'ala, innan nafsa la ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Tu saya kata, innan nafsa, sesungguhnya nafsu kita ni, hawa nafsu kita, diri kita dalam ni, arum kita ni. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu kita ni la ammaratun. Tu dia panggil lam muzalaqah tu. Lam muzalaqah. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu kita ni, arum kita ni, la ammaratun. Orang panggil lam muzalaqah. Sesungguhnya sangat-sangat mengajaklah ia akan tuanya. Itulah ammaratun, sangat-sangat menyerulah ia. Salata ai sahibaha, takdir tu. Akan tuanya, sangat-sangat mengajak ai sahibaha akan tuanya, tuai nafsu. Hajak tuai dia, seru tuai dia bisu, dengan mengerijakan kejahatan. Tu Tuhan Tuhan permai kata nafsu hak sunguti asal nafsu duk mengajaklah, sangat-sangat mengajak tuai dia kepada kejahatan. Malaikannya la ammaratun tahda wazan fa'alun. Orang panggil sirah mubalaghah. Supaya Tuhan sebut dalam Quran ayat lagi. Gawak fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala sangat-sangat memperbuat akan barang yang kana ia Allah akan dia. Dia panggil fa'alun lima yurid. Ini ammaratun, la ammaratun, hanya sungguhnya sangat-sangat mengajaklah ia nafsu ai sahibaha akan tuainya bisu, dengan kejahatan. Malaikat tak boleh nak ajak, malaikat ia tak mengajak, tak menyeru tuai pada jahat illa ma rahima rabbi, malaikan barang, malaikan orang. Golik ke ma tu, dah golik ke ma mausu, golik ke dia tu hatta bagi ghairul akil. Tapi ada juga ma mausu dipakaikan bagi benda berakal. Ini orang panggil menyalahi golik. Gini, isim mausul kalau sebut kata man, mereka, man tu mereka, man qama indaka, siapa ataupun mereka mana yang berdiri sisi engkau, maka man ketika tu muradnya kena pada seorang, kena pada orang berakal. Sebut kata ma barang, barang ni golek ke itlaq di istimal di atas ghairul akil, tapi orang panggil kadang-kadang ada juga di itlaq di atas akil. Supaya sini kata nafsu tu tak boleh nak mengajak akan tuai dia pada kejahatan illa ma, malaikan barang, malaikan seorang, murad ngamat tu seorang lah, rahimah rabbi, salata illa ma rahimahu rabbi, ayazah illa ma rahimahu rabbi, malaikan barang dan seorang yang merahmat akan dia, akan ma, akan seorang tu lah rabbi, oleh Tuhan aku. Malaikat barang yang merahmat akan dia oleh Tuhan, malaikat kita kata seorang dia rahmat tu, Tuhan kasih dia, Tuhan kasih belah dia, maka dia saat itu ditolak daripada nafsu ammarah, yakni menganaki ia musannif. Musannif menganaki ke mana? Tengok bahwasanya hawa nafsu itu
Nascaya menarik. Tu daripada la ammaratun. Terjemah daripada la ammaratun. Ada nascaya menarik ia nafsu. Menarik yang mengajaklah tu mana menarik, mengajak menyeru, menarik dengan berbuat kejahatan. Dah duk tarik kita, duk hajak kita, duk seru kita, panggil kita gi kepada buat kejahatan. Ni nafsu ammarah. Hak kita ngaji dah. Nafsu gapo lawamah, orang panggil nafsu yang sangat-sangat mencela akan tuai apabila tuai tu buat kejahatan. Lawamah ya tubik pula pada mulhamah, ya tubik pula pada mutmainnah. Hak tu tinggi kali. Lawamah satu nafsu yang molek dah, ya juruh dah nafsu tu, ya celah tuai ya tika tak semai. Gana mu tak semai, mu hamba Tuhan dah. Tuhan dak beri rezeki padamu, gana mu malah nafsu tu celah tuai. Orang panggil lawamah, sangat-sangat mencelakan tu. Lawamah dia pecah pula pergi pada mulhamah, lepas tu pergi pada mutmainnah, pergi pada lawamah betul-betul. Tengok. Menarik ia nafsu kepada berbuat kejahatan. Malaikat nafsu tak tarik akan tuai pergi pada kejahatan, malaikat bagi seorang sifat yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Orang diberi rahmat kepadanya, maka orang tu saat itu Allah Ta'ala pera dia, jaga dia, maka nafsu dia tak boleh nak tarik dia pergi jatuh dalam lubang kejahatan. Habis kata tu. Dan arti tama'un, baca tama ayat ma'u tama'un. Apa tama'? Yakni kanak berlakolah, tak boleh tengok barang orang kanak. Hak ya sendiri sama telah dah, hak orang tak boleh gak lipan dia molek curi tak kebetulan nak nak ya. Fak kanak ni tak boleh tengok. Pos-pos gak kita kata fak wahai curi. Ya kanak barang orang. Kanak tu tengok barang dia molek tak boleh ingin titik alio. Modak melipas sekoh dia molek belipat 500 700. Khabar-khabar duk ponok kanak weh. Mana? Tomok kanak barang orang pun kanak barang dia tu sama telah tak boleh nak taik. Barang orang pun duk ponok ya, baju orang molek-molek khabar-khabar sakut ponok ya. Kanak ya. Tomok deh. Orang kanak susah, ada banyak tak cukup kan ni. Kalau lek belakang moh ya mah sutir kita tahu sutir bukit belakang moh ya mah aja. Tu tak cukup situ. Bersam kanak. Kecek mudah tomok ni bersam kanak. Kanak lah tak boleh tengok barang pun kanak belaka. Deh. Kalau barang ia sama telah jahnya lah nak boleh makan kacik kita letak jahnya nak boleh makan ia nak boleh makan karung tak boleh nak makan ia kau saya kanok kalau orang kanok nampak pecak-pecak titik alio deh kalau orang suruh klik awak kliknya atok dah begitu tu buat kanok orang kita setengah kanok pergi buat makan duri kat kampung tu rumah tu tak ada duk kupik li demo nak makan kau dah demo anak demo tak ada bukan kau dah makannya aku klik dengan puyuk-puyuk khabar puyuk belangu hilang weh. Tu tak agak kau pasal itu weh. Kena berjaga kat kita klik kapung kik dah orang panggil pergi makan kan nyogi semua. Ajak anak menatu tu pergi habis 3 4 kali 5 kali tak gelak lagi. Nah, patu demo kata 50 kilo habis dengan fok ni. Fok nulung tu. Bukuh lagi, wak klik lagi, ajak anak beranak mari lagi 50 kilo ada fok ni. Khabar-khabar puyuk punya fok awak mari apa hatating tu kata nak pinggir hilang weh puyuk belangah hilang pia mic ni fok ni mic gula tu soda patu puyuk pun kena buat dah kanak buat dah mic tok rumah patu duk jadi tak berkat le keluarga tu kita tak khabar rezeki jadi payah hak kita di pun jadi terheret jadi tubik sebab apa makan tak pilih dia panggil kita nak tahu kat sebab apa rezeki kita jadi payah sebab kita duk ambil benda demo tak minta tu kalau kita nak beri berkat rezeki kita, ambil gara gapo kita kena minta, kena ajar minta demo wi molek, ambil wi jadi comel, wi jadi bersih. Rezeki hak kita. Dan tomok tu arti tomok, maksud tomok ke? Itu mengharap ia seorang. Ia harap-harap. Ia cita-cita akan barang suatu. Ia cita-cita barang suatu. Barang suatu mana? Yang tiada dalam tangannya. Yakni yang ia cita-cita suatu yang tiada wujud, yang tidak ada. Yang tidak wujud, yang tidak ada dalam tangannya, tangan seorang. Yang dalam kereta hanya kereta seorang. Barang tu tak ada dalam kereta hanya. Barang tu tak ada dalam tangik, maka dia duk nak juga. Nah, supaya kita ada kereta dah. Tapi nampak kereta demo molek. Barang tak ada dalam kereta kita pun nak berhabak demo. Dah. Umur kita ada dah. Duk nak baik umur baik demo lagi.
Kita ada duit dah, duk nak duit lagi. Ada dah getah makan tak habis, duk nak lagi. Orang panggil, duk nak barang hak tak ada dalam getah kita, dalam kawalan kita, dalam milik kita. Duk nak juga. Hanya orang ni hati tak senang lah. Orang tomok ni hati tak senang. Sebab tu kita nak pakai sifat qanaah. Dalam tasawuf nak pakai sifat qanaah. Berasa mada di dalam apa yang kita ada. Orang panggil kena cukup dengan apa yang kita ada. Sebab tu Raja Sembilan Tanah. Orang panggil setakit popian. Ni setakit popian ni Raja Sembilan yang pakai qanaah. Makna mada cukup dengan apa yang kita ada. Kalau kita ada mutu buruk, alhamdulillah kita ada dah mutu buruk. Demo tepi moh kita, mutu tak ada, sikar tak ada. Sebab tu orang panggil popian. Popian dengan apa yang kita ada. Qanaah. Cukup dengan apa kita ada. Baru sedap dah, baru senang dah. Ni duk kacau duk tengok noh, duk sigar noh. Duk sigar demo ada kereta Volvo, demo ada kereta bank, kita tak ada. Duk kacau terjaga duk noh noh. Letih jelah. Tak senang lah hati tu. Nah, kalau kita tak aku alhamdulillah dah ada kereta dah udah boleh dah lino panas lino hujan demo tepi mohku nak gimana nak tupai ku sokmo. Nah, kita fikir tak orang bawah kita banyak lagi. Kita boleh makan hari ni, boleh tidur, ada ngabata, ada ngelemek, ada ngumur. Demo primo kita tak ada tempat tidur weh. Duk pasal lalu kadang dengan kambing tukar. Kita nak fikirlah tu baru senang hati. Deh. Lepas tu mana kata suatu yang tiada wujud dalam tangannya daripada dunia. Gapo barang suatu bayar daripada dunia. Daripada dunia tak ada dalam kereta duk nak juga. Hak ni duk terjar ni, hak ni duk kaca ni, hak ni terjar juga dunia. Dunia lari juga. Dunia Palestina dia kita kena ya lari ya lila dia. Dah apa kita hawa tahu padi kena dia pemain tubuh. Kena baik padi tu. Kalau pada demo nah tengok berapa hari kena hari tak kena hari aku puluh tiga kata udang aku boleh cari ya lila ya mai dunia wala gotu Palestina tu dah kita kacau buat kena dia ya pulila mai tubuh dah buat kita buat tak perhati dia ya perhati gelai kita paling ya kena juga apa lila. Dunia pun kita terjar dia, cari dia, kita duk sunat. Gapa dia kita duk cari dia, terjar dia. Kita kejar cari dia, dia lari. Tengok masa sahabat. Dunia mai tunduk tawar kepada Nabi. Mana? Bukit Uhud. Ya Rasulullah, mu ambil kulah je nah. Aku berdoa dengan Allah Taala jadi mah belakang aku ni. Bukit tu doa dengan Allah nak jadi mah untuk Nabi buat dakwah. Nabi tak usik. Ni dunia tawar. Tawar ke Nabi? Nabi tak say, aku tak mau. Nabi Abba Angang tak say. Pagi kita tak ada ketawa, duk nak dah, mulut duk ngong. Tak ada ketawa handphone, nak dah. Angin lama, dia ketawa selalu. Kau ngang selalu dengan handphone. Kau duk ngangin lama dah. Kerja tak nak kerja dah ni. Apa handphone 13 ke 12 ikut asal handphone ke. Deh. Duk angin lama dah. Dan iaitu tamak ni terlebih jahat sifat mazmumah. Terlebih jahat. Terlebih huduh. Dan sifat mazmumah, sifat yang dicela oleh syarak dan tamak dalam pekerjaan yang bahasa akhirat. Tengok ingat negara. Itu setengah daripada sifat yang mahmudah. Kalau kita tamak tertengah akhirat, tu comel. Mana? Tak ada baca Quran. Nak baca Quran ke weh. Tengok kita tak ada sunat, demo tu ada sunat. Tomok we nak we kanak pada sunat. Tak ada mengaji, nak ngaji. Hak ni sifat molek. Kalau tomok tertengah akhirat, hak ni dipujikan oleh syarak. Kita ngaji tak boleh pergi mata ni. Kita nak ngapal mata boleh por dia. Dia boleh baca kitab Miyah. Kita nak boleh baca mata Miyah. Dia boleh baca Muhtasar, kita nak baca Muhtasar. Tak apa. Lagu tu dia panggil dipujikan. Mana akhirat, apabila kita kaca, kita temu orang kita nak, hak tu dipuji. Nah, dipujikan akan dia. Tengok lagi. Dan ada pun pekerjaan yang tiada ada baginya kenyi itu. Kerja tak kenyi, duk wasendok sokmo. Deh. Maka iaitu beberapa perkara. Tak kenyi, tak puas sama-sama. Kerjaan yang tubik daripada tomok tu, kerjaan yang ada bagi tak puas, tak kenyi. Mana? Dan setengah beberapa perkara tak kenyi sokmo-sokmo ni. Itu orang yang menutup dunia. Orang cari dunia tak puas. Lepas sekebong. Lepas serah. Lepas step itu. Lepas buah hummus. Lepas step kereta. Tak puas. Tak kenyi dengan dunia. Tutup dunia tak kenyi. Tengok apa tutup dunia kenyi tak? Nyata kebong lek-lek nu 3-400 rad dah. Hanya pergi beli lek kalau kahwin buat dah. Tak kenyi dengan dunia.
Menyata kedalik tu dah, kedalik taning ada, hang kedalik jalan dah, lik nara ada. Hang nak buka bakak tak puas dengan dunia. Tutup dunia, cari dunia, kejar dunia, tak cakap puas. Dia tengok lagi. Dan bombing tiada kenyang sebab hujan turun. Sebab banyak hujan. Sebuah hari ni hujan tu tak ada. Hujan turun tak berhenti. Allah bombing tak cakap kenyang air ke? Tu benar tak kenyang ke dah? Bila mengatakan bombing tak kenyang, tengok hujan duk turun tak ada berhenti-berhenti. Allah bombing tak kenyang air sungguh weh. Hujan turun tak berhenti. Ni orang panggil daripada tomok. Salah satu pada sifat tomok. Allah kata hujan duk turun saat ni tu seolah bombing tu duk tak kenyang ke air. Dan laut tiada kenyih, laut pun tak kenyih. Air laut tengok, duk gelombang tak ada berhenti-berhenti. Sebab apa? Sebab banyak air. Air penuh cekak dah, tapi gelombang tak ada berhenti, tu tak kenyih ke air laut. Sebab banyak air dah. Air sungai turun dalam tu, air laut pun turun dalam tu, air parit pun turun dalam tu. Tapi sebab apa air laut tak punah? Sebab ia ada ibu masing. Sebab ia ada ibu masing, ความเค็ม ke dia tu. ความเค็มของน้ำทะเลtu, ia boleh proses air cuma-cuma turun dalam. Sebab itulah Baba Karim katanya, kita orang ngaji pondok ni dibanding supaya dengan air laut. Fak mai duduk pondok tak kira tua boleh duduk sini, hak punuh boleh duduk sini, fak lekat barang boleh duduk pondok, fak hak duduk tahu apa mai duduk pondok jadi berjuru. Sebab apa? Sebab pondok supon orang panggil ความเค็ม ของน้ำทะเล, yakni masing yang ada dalam air laut. Boleh proses semua. Tak kira yang karuk, yang berjuru, yang tua, yang muda, yang lekat barang, tak lekat barang, mai duduk pondok boleh jadi berjuru. Kadang-kadang hak karuk ni jadi hal lain berat. Supaya air laut, masuk dalam laut tu air parit, masuk dalam air laut tu air sungai, masuk dalam air laut tu air punuh, masuk dalam air laut tu air apa? Air caruk. Tetapi air laut tak punuh. Sebab ia ada masing dia. Supaya ilmu pondok ni, deh. Lepas tu, dan bombing tidak kenyang sebab banyak hujan, laut tidak kenyang sebab banyak air, dan mata tidak kenyang sebab banyak pelihatan. Duk tengok kan, mu tak ikat puas ke tengok benda tu. Mata tak kenyang dah. Tengok kok, kan mu tak puas ke? Dah mengitar tak berhenti. Tak puas. Tak puas. Deh, kau tengok kau tengok langit kau dengan bintang. Mu tak ikat puas, aku tengok mu duk tengok bintang dengan langit kamu. Bintang, matahari, kadang masa bulan tu kamu tengok malam bulan penuh purnama, ketika penuh molek tu. Mu tak ikat puas. Aku sedap tengok. Mata aku tengok situ Allah rasa segar. Mu duk tengok je anak-anak tahu hari ke bulan. Tak ikat puas, tak puas. Mata dia tak kenyang tengok benda tu. Kenapa? Kita lagi. Mata tak kenyang dengan sebab banyak pelihat, dan dimakan lagi pula lidah tak puas. Kecek ngapa zikrullah, sebut Allah Allah. Wara kau sebut kau mani, kau sebut kau sedap. Subhanallah, Allah sedap weh. Tak puas-puas lidah dia menyebut, tak kenyang. Dan pula masalah telinga dengar suara Quran, dengar suara Baqarah, dengar tahu apa kata kali sudah isi baca surah Baqarah. Tak cakap puas sebab telinga dia tak kenyang dengan masalah dengar suara sudah isi ataupun dengar baca Quran. Terus panggil tu temu lagu ni dipujikan akan dia dan sebagainya, dan ulama tiada kenyang sebab banyak ilmu tak kenyang. Lepas tu kita ni pas masalah ni puas nak ulama tanya ya, kau sedap, kau boleh masalah baru kau sedap dah kan. Dan perihal orang yang arif dan orang musyahadah dan mukasyafah, orang arif, orang kenal Allah, maka dia tak puas juga tetangnya kenal Allah. Nampak Allah, tengok langit, nampak Allah, tengok bombing, nampak Allah, duk musyahadah, dan Tuhan buka hati Allah bersama ni. Tengok makhluk klik kepada Allah, tengok benda ni klik pada Allah, tengok air duk gelombang Allah tu ada weh. Maka tak puas dia dengan pandangan musyahadah tengok kejadian Allah, bada'i sana'i, perbuatan Allah yang dia tak puas. Tu dia panggil temu'un. Salah satu daripada temu'un benda tu hak tu tidak dicelakan oleh syarak dan barang sebagai. Kita minta sekat tu lagi ni.